Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, kat Metrik F161. Saya akan terangkan pasal index.php dan index.html. Okey, mula bahagian index.php. Okey, mula include db.php. Ni untuk kita masukkan database. Okey, kemudian .type html. Ni bahagian interface. Name, icon, okay, dan seterusnya. Okay. Kemudian if is set or submit. Okay, ni untuk baca submit. Bila tekan submit ni, ia masukkan username dan password. Okay, tanya tekan tu, ia akan terus masuk database. Ia bagi select from user where user and pass. Okay, dia akan masuk dalam database dari data table user. Okay, kemudian header dia location di bahagian admin. Kalau error, ia akan jadi invalid username or password. Okay, bahagian body pula. Ni untuk bahagian interface. Okay. Okay, lepas ni untuk ni bila kita masukkan enter username, ia akan masuk ke database username. Okay, ni bila tekan enter password, ia akan masuk ke database password. Okay, untuk ni bila kita kalau tak masukkan data, ia akan jadi error. Okay. Dan bawah ni untuk script saja. Okay, kemudian untuk index.php, index.html. Index.html ni bahagian interface kita orang. Siapa yang campur ni? Okay, ni contoh interface kita orang. Ni bahagian admin. Okay, yang saya tunjuk index.html tu. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falaki Hakimi, F1133. Okay, jadi saya akan present bahagian index.php untuk bahagian record, iaitu ini view sale, maksud saya submit sale, iaitu di sini. Ini adalah form untuk masukkan car sale. Jadi di sini kita ada div container untuk car sale form. Ini adalah front end saja, bahagian depan dan billing address dan sebagainya. Jadi di sini dia akan ambil kat sini. Kat sini dia akan ambil first name, last name, email, address, country, zip code untuk bahagian atas, iaitu untuk record nama customer dan sebagainya lah. Okay. Jadi ini semua adalah input, dan seterusnya adalah akan ada HR ini adalah bahagian ni saja. Okay. Dia akan ada types of payment. Types of payment ni dalam bentuk radio, credit card, debit card, cash, dan ini adalah semua radio button. Okay, ini adalah address. Maksud saya vehicle brand. Vehicle brand ni untuk letak nama vehicle, ikutlah Toyota ke Honda ke Mitsubishi ke. Lepas tu type ni car, SUV dan sebagainya, price. Okay, dan ini adalah untuk send semua data yang dapat daripada form semua ni kepada
kepada mana? Okey, kepada record.php. Jadi record.php ni okey. Record.php adalah ni. Itu gambar aku. Dia akan dapatkan semua button daripada first name, last name, email address, country, zip, payment, brand, vtype dan price. Payment method ni dia ambil daripada ni lah, radio button. Okay, jadi dia akan buat dulu file name record.txt. Lepas tu dia akan buka file untuk masukkan data, buka fopen. Okay, jadi disebabkan dia fopen ni permission default, jadi dia kena buat folder ni jadi 777 tak silap saya. Jadi bagi permission untuk read, write dengan overwrite, lebih macam tu lah. Okay, jadi akan ada date, first name, last name, credential dan sebagainya lah. Ini adalah untuk tulis dalam file name tu. Dia akan tulis file write file of fopen A ni dengan text. Lepas tu dia akan close file. Close file ni maksudnya dah tak ada apa nak buat, dia akan close je lah. Lepas tu dia akan echo semua dekat sini, echo text. Okay, jadi kalau tekan button untuk edit, maksud saya delete, dia akan delete semua file ni lah. Okay, ni adalah coding delete. File name record.txt dia akan unlink. Unlink ni adalah edit, maksud saya delete. Okay, jadi untuk download tekan saja, dia akan terus download save record. Okay, delete save record, dia akan delete semua ni, dia kosong. Kalau teks tak ada apa-apa, dia akan echo no data. Okay, jadi dan seterusnya adalah edit.php ni macam ni. Ni adalah edit ni simple saja. Ada text area untuk edit apa yang ada dalam record ni. Okay, sekarang ni dah ada 2 record. Jadi kalau edit salah satu, contohnya ayat Fatihah menjadi macam majikan Fatihah, dia akan convert edit. Okay, dia akan keluar kat sini. Okay, ni adalah coding dia. Untuk selepas post submit ni, dia akan unlink, maksud saya lepas dia akan tekan submit ni, dia akan masuk ke dalam post submit, unlink file name, file fopen dan sebagainya. Dah akan tulis semua dan tutup. Dia akan balik kepada location header.php, record.php di sini lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syairah, nombor metrik F124. Untuk PBT2 kami buat kasih sistem. Ini adalah login page untuk sistem kami. Cara dia adalah dengan masukkan username, kemudian masukkan password. Kat sini kita boleh tengok sekiranya password yang kita letak atau kita letak tu adalah salah ataupun betul. Lepas tu kita tekan login, dia akan masuk ke main page kita, iaitu home. Dekat sini kalau boleh tengok di mana kita ada button yang boleh submit sale. Jadi bila tekan dekat submit sini, dia akan pergi dekat bahagian record. Jadi bahagian record ni, dalam record form ni tu kita ada type of sale, kita ada billing address. Jadi isi dahulu form ni. Kemudian type of payment kita anggarkan sebagai credit card. So car model ni kita letak contoh Toyota. Dan versi type ni yang ada dekat sini, tak kisah apa, jadi kita letak SUV. Anggaran untuk harga kita boleh letak macam contoh 80. Bila tekan submit, dia akan pergi dekat semua rekod sale. Kemudian dekat sini kita ada home button. So bila kita tekan home ni, dia akan balik ke home. Dan sekiranya nak tengok balik sale, view sale tu, sale yang kita tadi, kita boleh tekan dekat view sale ni, dia ada dekat sini. Dan bila kita home balik, sekiranya kita tekan submit sale ni, kemudian kita just submit, dia akan keluar message ni, error message ni yang bahawa kita tak isi pun form ni. Dan kemudian kita patah balik back. Sekiranya nak log out, dekat atas ni just tekan log out dan dia akan balik ke login page. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Fatihah binti Hussein. Nombor matrik saya 13 DDT 19F 1007. Saya merupakan presenter yang terakhir. So, part yang saya akan present adalah part save record, edit record dan delete all save record. So, macam apa yang dah tertera dekat screen, kita dah ada record save. Okay, so kat sini saya dah letak nama Ain Fatihah dengan Puan Mazlina. So, dekat sini dah ada lah. Ada 2 record. Okay, jadi 2 record ni kita nak save. So, saya tekan button save. Okay, so dia dah verify, dia akan save, dia akan automatic save dalam kita punya dokumen. So, kalau kita nak tengok, kita just buka kita punya dokumen. Dia akan pergi bahagian, kita tengok kat bahagian download. Okay, so dekat sini dah ada lah record. Okay, so dekat sini dia keluar dalam bentuk teks dokumen. Okay, dekat sini okay, dia dah keluar dah. Sama macam apa yang ada dekat dalam kita punya web tadi. Sama je. Ain Fatihah dengan Puan Mazlina. So, dia punya record sama yang daripada record dalam web dan record dalam teks dokumen. So, kita dah settle part bahagian save record. So, kita pergi dekat part edit record. Okay, dekat edit record dia keluar dalam bentuk teks. So, saya dekat sini saya nak bagi nama Ain Fatihah ni. Saya tukar kepada Nur Ain Fatihah. So, dari tadi saya letak nama Ain Fatihah. So, dekat sini saya letak Nur Ain Fatihah. Confirm edit. So, dia dah tukar lah daripada Ain Fatihah ke Nur Ain Fatihah. So, kita dah settle save record dan edit record. So, record ni kita nak delete pula. So, bila kita delete, dia akan pergi ke bahagian homepage. Okay, so kita tengok balik dekat view sale. Dekat sini, okay, dia dah tertera dah. Tiada data. No data. So, dekat dalam record sale ni tak ada data. So, bila kita pergi balik dekat home, okay, kita boleh tengok view sale dan kita boleh log out. Okay, itu sahaja. Terima kasih.